Kerana rakyat melihat banyak isu-isu yang lebih penting yang sepatutnya diperjuangkan oleh parti politik seperti semalam telah dianjurkan satu perhimpunan yang dinamakan Himpunan Selamatkan Malaysia. Dipercayai dianjur oleh pemimpin parti pembangkang dan di antara tujuan diadakan perhimpunan tersebut adalah mendesak kerajaan supaya mengambil tindakan terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi yang baru-baru ini telah dibebaskan tanpa dilepaskan oleh mahkamah. Bagaimanapun menurut laporan sebuah media online yang terkenal, kehadiran hanyalah lebih kurang 850 orang. Dan kehadiran yang sedikit ini menggambarkan bahawa sambutan yang tidak memberangsangkan dalam perhimpunan tersebut. Mengapakah kurang sambutan daripada rakyat walaupun perhimpunan tersebut digembar-gembor sebagai sesuatu yang perlu dijalankan, disokong oleh rakyat kerana hendak menyelamatkan negara ini. Pertama, saya melihat rakyat sudah sangat jemu kerana melihat perhimpunan ini satu lagi naratif yang dibawa oleh ahli-ahli politik yang sangat mementingkan pelakuan-pelakuan politik yang keterlaluan, dan asasnya rakyat Malaysia sudah bosan dengan politik yang dilihat tidak berkesudahan, sedangkan negara kita sudah pun melalui tempoh pilihan raya yang banyak. Pada tahun lepas, bulan November, negara sudah berdepan dengan pilihan raya umum, dan pada bulan Ogos yang lepas, pilihan raya 6 negeri. Kemudian 2 pilihan raya kecil di Johor, dan selepas ini bakal akan berlaku lagi pilihan raya kecil di Pelangai, Pahang dan juga di negeri Sarawak kerana seorang wakil rakyat baru saja meninggal dunia. Pada hari ini saya fikir rakyat lebih mementingkan kestabilan dan rakyat mahu kerajaan memberi fokus kepada usaha memperbaiki ekonomi negara dan mensejahterakan rakyat. Kerana rakyat melihat banyak isu-isu yang lebih penting yang sepatutnya diperjuangkan oleh parti politik seperti mengurangkan kos kehidupan, meningkatkan pendapatan rakyat dan memakmurkan negara ini dengan menarik pelabur-pelabur daripada luar, menambah pelaburan mereka yang akan menghasilkan peluang pekerjaan untuk rakyat. Bukannya perhimpunan Selamatkan Malaysia yang mengaitkan dengan isu-isu politik yang agak subjektif seperti mendesak kerajaan mengambil tindakan ke atas Zahid Hamidi, sedangkan perkara tersebut adalah dalam bidang kuasa kehakiman. Sambutan yang tidak menggalakkan ini memberi isyarat bahawa rakyat tidak mahu perhimpunan-perhimpunan yang seperti ini diadakan pada masa akan datang. Dengan publicity yang diberikan secara besar-besaran, namun sambutan yang diberikan agak mengecewakan. Ini menunjukkan bahawa tidak ada sambutan yang baik terhadap perhimpunan protes terhadap apa yang mereka kata protes terhadap DNA Presiden UMNO, dan juga mereka dakwa reformasi telah mati. Saya kira kegagalan ini didorong oleh suasana fokus keutamaan rakyat sekarang ini lebih kepada isu ekonomi yang berlaku khususnya di negeri pembangkang. Bagaimana mereka nak datang daripada Kelantan, Terengganu ke Kuala Lumpur misalnya, sedangkan suasana di negeri ekonomi mereka tidak berapa baik, kos ulang-alik itu meningkat, sementara pemimpin utama parti itu sendiri tidak hadir di perhimpunan tersebut. Ini menunjukkan tidak ada komitmen yang diberikan oleh kepimpinan parti dan tidak terdapat keyakinan kalangan parti tertinggi sendiri untuk mengadakan protes tersebut. Jadi kita lihat jumlah kehadiran tersebut sangat mengecewakan berbanding dengan publicity yang dibuat secara besar-besaran. Sebenarnya perhimpunan protes tersebut sebenarnya lebih dilihat untuk menutup sebenar masalah yang berlaku di negeri Pembangkang, di negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Kita lihat belum ada reformasi ekonomi ataupun pembaharuan ekonomi untuk memajukan negeri Kelantan diumumkan dengan lebih konkret. Tidak ada.
Jadi ini lebih kepada untuk protes tersebut cuba menutup masalah sebenar yang berlaku di negeri Pembangkang. Yang pertama, kita lihat Pembangkang sebenarnya risau. Semakin lama kerajaan perpaduan memerintah, maka semakin itulah kedudukan Perikatan Nasional semakin lemah. Sebab kita lihat kelemahan Pembangkang di Dewan Rakyat itu lebih terselah. Dia hanya bermain retorik, sentimen dan emosi. Sedangkan Pembangkang sepatutnya menjadi pembangkang yang lebih baik di Dewan Rakyat maupun memajukan negeri mereka sendiri. Jadi saya kira kelemahan negeri Pembangkang perlu diberikan perhatian seperti isu peluang pekerjaan, kemudahan yang lebih baik, usaha meningkat peluang ekonomi yang lebih baik daripada mereka membuat demonstrasi yang tidak menguntungkan, malah memberikan persepsi buruk terhadap Pembangkang yang tidak ada isu, cuba mempertikaikan isu yang telah diputuskan oleh pejabat peguam negara dan juga pihak mahkamah. Jadi saya kira pihak Pembangkang gagal dalam demonstrasi tersebut hanya untuk menarik perhatian, untuk memastikan kerelevansi mereka itu ada, terutamanya apabila suara Pembangkang tidak dominan atau tidak kuat dalam isu tabik urus, isu ekonomi negara. Mereka hanya lebih memainkan isu yang kecisan, yang cuba mendapat sokongan dan sambutan tetapi gagal.